Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin semua yang mendengar dan menyaksikan video ini maklum akan Mahatma Gandhi, yang boleh juga dipanggil sebagai syekhnya orang India, Syekhul Hind. Pada abad ke-20, dekad kedua, kita tahu bahawa beliau menggerakkan rakyat India secara beramai-ramai untuk melakukan mogok lapar sebagai tanda protes ataupun tunjuk perasaan, menunjukkan bahawa mereka tidak redha, tidak menerima beberapa perkara yang dilakukan oleh penjajah British pada waktu itu. Dan kita tahu bahawa rakyat India pada waktu itu menyokong beliau dengan amat teguh sekali. Sungguh ramai yang menyokong beliau. Namun, sedarkah kita, dalam era yang lebih kurang sama, Syekhul Islam, tadi Syekhul Hind, ini Syekhul Islam, Syekh Mustafa Sabri, mufti terakhir pada Khilafah Uthmaniyah, berada dalam keadaan yang amat miskin, terpinggir. Kalau kita baca kitab beliau, Mawqiful Aql wal Ilmi wal Alami min Rabbil Alamin wa Ibadihil Mursalin, kita lihat bagaimana beliau sedikit meratapi keadaan tersebut. Bagaimana masyarakat ataupun rakyat India menyokong Syekhul Hind, tetapi aku sebagai Syekhul Islam hidup dalam keadaan miskin, terpinggir. Dan apabila beliau sampai ke Mesir, berhijrah meninggalkan Turki ke Mesir, pada kali yang pertama beliau dilontar dengan tomato busuk. Bayangkan, Syekhul Islam. Kalau nak kefahaman yang lebih jelas, mungkin kita boleh buat perumpamaan dengan Pope hari ni kot. Walaupun Pope ni dia mungkin ada dapat mandat daripada Tuhan pada pandangan orang Kristian, tapi Syekhul Islam ni adalah otoriti agama tertinggi pada waktu itu. Tetapi beliau hidup dalam keadaan terpinggir, bahkan dibuang negara, dalam keadaan miskin, sehingga beliau kata terpaksa beliau menjual buku-buku beliau untuk hidup, dan diperlakukan sebegitu hina apabila beliau sampai ke Mesir. Dihina, dimaki hamun dan dicampak dengan tomato, seperti yang diceritakan oleh anak perempuan Syekh Mustafa Sabri sendiri. Mungkin ini memeranjatkan sebahagian kita yang tidak pernah dengar tentang kejadian ini. Persoalannya, mengapa Syekh Mustafa Sabri adalah segelintir ulama, pejuang-pejuang pada hujung-hujung nyawa Khilafah Uthmaniyah yang bangkit menentang Ataturk dan kuncu-kuncunya. Beliau antara segelintir orang yang melihat hakikat sebenar slogan-slogan yang dicanangkan oleh Ataturk dan yang sekepala dengannya. Sudah tentu slogan yang dia canangkan kemajuan, keadilan, reformasi, Turki baru. Dan beliau banyak mengkritik, Ataturk banyak mengkritik Khilafah Uthmaniyah. Pada awal-awalnya taklah terlalu jelas bahawa beliau ingin menghapuskan terus. Bahkan beliau berjanji untuk melindungi agama Islam. Tetapi lama-kelamaan warna sebenarnya keluar dan terzahir. Tetapi sebelum warna sebenarnya itu terzahir, ramai umat Islam sebenarnya terpedaya, kerana beliau dicanangkan dan disorongkan oleh beberapa pihak, khususnya pihak British pada waktu itu dan Yahudi Zionis, mencanangkan beliau seolah-olah beliau ni sebagai seorang wira yang akan membawa kebangkitan umat Islam. Mungkin ada yang bertanya, macam mana British boleh nak naikkan Ataturk sedangkan Ataturk memerangi mereka? Di sinilah kebijaksanaan dan ketajaman mata Syekh Mustafa Sabri. Beliau mengatakan bahawa naiknya Ataturk ini sebenarnya adalah orchestrated by the British colonials. Mereka sengaja memberikan kemenangan kepada Ataturk untuk menaikkan dia di pandangan umat Islam pada waktu itu. Betul ataupun tidak pandangan Syekh Mustafa Sabri, kita akan cerita selepas ini. Tapi beliau adalah di kalangan orang-orang yang
mengingatkan umat akan bahayanya orang-orang seperti Atatürk. Slogan-slogan yang beliau canangkan memang amat manis, tetapi hakikatnya adalah racun. Dia terbalik daripada dakwaan dia. Dia mendakwa ingin membawa masyarakat Turki, bahkan masyarakat Islam kepada kemajuan, tetapi hakikatnya kemunduran. Dia mendakwa ingin membawa masyarakat Islam kepada keadilan, hakikatnya adalah kezaliman. Maka Syekh Mustafa Sabri, bolehlah kita faham mengapa beliau dipinggirkan pada waktu itu. Kerana ini wira umat Islam Atatürk. Kenapa kamu kata dia salah? Kenapa kamu kata dia ni bahaya? Kamu siapa? Umat Islam pada waktu itu sudah terkesima, terpesona. Bahkan bukan sahaja orang awam yang mengkritik Syekh Mustafa Sabri dan menganggapnya sebagai pengkhianat, memandang Syekh Mustafa Sabri dengan pandangan yang serong kerana beliau mengkritik Atatürk yang dianggap sebagai bapa kemodenan, sebagai wira orang-orang Turki, bahkan wira umat Islam yang akan membawa kebangkitan kepada umat Islam. Ketika Syekh Mustafa Sabri berhijrah ataupun melarikan diri ke Mesir buat kali yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, beliau disambut dengan sambutan yang amat keji, dimaki, dihina, dicampak tomato busuk dan sebagainya. Kerana apa? Kerana tajamnya pandangan beliau, beraninya jiwa beliau, dan sayangnya beliau kepada umat. Bukan beliau tidak tahu risiko yang beliau akan hadapi melakukan perkara tersebut, tetapi apakan daya, itulah tugas para agamawan, itulah tugas para ulama. Yang pertama, mengasah pandangan mata batin, mata hati, supaya mata akal kita, supaya kita dapat membaca waqi' ataupun konteks dengan pembacaan yang betul. Sebab bukan setakat baca nas boleh salah, baca waqi' pun boleh salah. Kita boleh membaca waqi', menganggap bahawa waqi' itu baik, tetapi hakikatnya mungkin tidak baik. Antara syarat paling utama adalah kita harus mengetahui the mark of the age. Apakah ciri zaman ini? Di manakah kita berada? Salah di situ, pembacaan kita pada konteks ataupun perjalanan sejarah manusia akan salah. Maka ilmuwan ataupun ulama seperti Syekh Mustafa Sabri ini mengajarkan umat Islam akan tanggungjawab seorang ulama, mengasah pandangan betul, baca waqi' betul-betul, jangan naif dan jangan cepat terpesona, jangan ada inferiority complex. Yang kedua, bila anda yakin dengan sesuatu rumusan, sampaikan. Dan bila sudah sampaikan, tanggung risiko yang akan datang. Itu tugas ilmuwan, menyampaikan kebenaran dengan secara yang paling hikmah, kemudian berani dan sabar menanggung apa saja risiko yang akan datang. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berjanji untuk melindungi hamba-hambanya yang ikhlas, yang jujur. Kita melihat di hujung kehidupan Syekh Mustafa Sabri, beliau dimuliakan. Pada awalnya beliau dikeji, tapi hujung dimuliakan. Khitamuhu misk. Kenapa? Kerana selepas Syekh Mustafa Sabri berhijrah, melarikan diri daripada Turki, maka kala sebenar Atatürk semakin terzahir. Umat Islam mula resah melihat polisi-polisi yang dibawa oleh Atatürk, kezaliman-kezaliman yang beliau buat, dan pelanggaran-pelanggaran janji sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Janji macam-macam, lepas janji langgar, selepas naik langgar. Umat Islam nampak semua ni. Maka mereka mula sedar bahawa Syekh Mustafa Sabri betul. Bila salah, mengaku. Itu cara yang terbaik. Maka kita melihat di hujung-hujung kehidupan Syekh Mustafa Sabri, beliau diziarahi oleh para ulama, ulama-ulama Al-Azhar, ramai ulama-ulama Al-Azhar yang menziarahi beliau, umat-umat Islam yang menziarahi beliau dan memuliakan beliau dan mula mengambil pandangan beliau dengan serius. Kita
kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala meningkatkan darajat beliau di akhirat, meninggikan setinggi-tingginya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ada di kalangan orang-orang yang beriman itu mereka-mereka yang jujur dan konsisten dengan janji yang mereka ambil dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian mereka telah pun pergi dan telah pun menunaikan tanggungjawab mereka, telah pun menunai janji-janji mereka, tapi sebahagian lagi masih menunggu. Wama baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah berubah dan mereka konsisten dengan kebenaran yang mereka pegang. Sadaqallahul azim. InsyaAllah saya dan sahabat-sahabat daripada Sidang Kalam akan berkongsi lebih banyak berkenaan dengan pemikiran-pemikiran Syekh Mustafa Sabri, khususnya daripada kitab Mawqiful Aql wal Ilmi wal Alami min Rabbil Alamin wa Ibadihil Mursalin. Nantikan. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau bukan seorang sesak dalam kedukaan, meratapi umat yang kecundang, berjuang membuta tuli, hikmah ulama dibenci, cinta dunia takut mati. Walau sehina manapun umat ini tersungkur, kan pasti bangkitlah ia. Engkau umat termulia, diutus untuk manusia. Jangan hanya mendabik dada. Semarak perjuangan, sepanas bara digenggam, usahlah diragukan akan janjinya Tuhan. Semangat yang membara, dipandu ilmu dan hikmah, di sini taubat bermula. Semangat kita bina, semangat yang hilang kita cari pulang. Semarak perjuangan, sepanas bara digenggam, usahlah diragukan akan janjinya Tuhan. Semangat yang membara, dipandu ilmu dan hikmah, di sini taubat bermula. Semangat kita bina, jahil bertanya kawan sesat, cari jalan pulang. Dengarkan fitrahmu berpesan, di lubuk hati terpendam. Jahil belajar kawan sesat, cari jalan pulang. Dengarkan fitrahmu berpesan, di lubuk hati terpendam. Semangat yang membara, dipandu ilmu dan hikmah, di sini taubat bermula. Semangat kita bina.